Assalamualaikum murid-murid dan selamat sejahtera. Ya, bersama lagi dengan Cikgu Hairunisa dalam mata pelajaran Sains tahun 2. Kamu telah lihat situasi tadi? Ya, kelihatan seorang murid lelaki terkena bahan kimia di matanya. Baik, bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku di bilik sains, kamu akan belajar peraturan bilik sains pada hari ini. Cikgu nak kamu lihat dulu video ni. Ini adalah bilik sains. Bilik sains mestilah bersih, kemas dan teratur. Di manakah murid-murid? Ini pun mereka. Murid-murid masuk ke dalam bilik sains. Tetapi mereka perlu meninggalkan beg mereka di luar. Mereka boleh membawa masuk alat tulis sahaja. Tahniah anak-anak. Apakah peraturan-peraturan bilik sains yang lain? Buang sisa pepejal ke dalam tong sampah. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Apabila kita membuang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair tersebut mungkin tertumpah ke lantai. Apabila kita membuang sisa pepejal ke dalam sinki, ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Selepas menggunakan peralatan dan radas semasa kelas sains, peralatan dan radas perlu dibersihkan. Selepas peralatan dan radas kering, simpan kesemuanya di tempat asal. Bagaimanakah keadaan bilik sains jika anda tidak membersihkan dan menyimpan radas dengan betul? Kadangkala, kemalangan berlaku di dalam bilik sains. Sebagai contoh, anda mungkin terpecah radas. Apakah yang anda perlu lakukan? Laporkan kemalangan tersebut kepada guru sains anda. Keselamatan anda di dalam bilik sains adalah sangat penting. Oleh itu, ingat peraturan-peraturan ini apabila anda masuk ke dalam bilik sains. Ya, itulah tadi antara peraturan yang ada di dalam bilik sains. Baik, seterusnya. Okey, cikgu nak awak tengok ya sedikit lakonan daripada murid-murid sekolah ni. Iman, mana boleh masuk ke dalam bilik sains tanpa kebenaran guru? Iyalah. Baiklah, sekarang kamu semua boleh masuk. Aduh, sakitnya tangan. Itulah, jangan bergurau dan bermain di dalam bilik sains. Itu pun 2x5 je. Hari mana boleh buang sampah ke dalam sinki? Alah, cikgu kau nampak pun. Adik mana boleh ambil barang tanpa kebenaran cikgu? Adrian, mana boleh mulakan aktiviti tanpa kebenaran cikgu? Cikgu, ada budak tercedera. Ya Allah. Fikri, cepat tolong ambil first aid tu.
Baik, sekarang boleh ambil buku sains tahun 2 dan buka muka surat 18. Ada 8 peraturan bilik sains yang murid-murid perlu patuhi. Baik, nombor 1, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Okey, murid mesti bertanggungjawab menjaga kebersihan, ya. Dilarang membuang sampah merata-rata tempat. Okey, dan dilarang bermain dan bergurau di dalam bilik sains. Yang kedua, bersihkan alatan dan radas selepas digunakan. Okey, jangan tinggalkan radas kamu di dalam sinki di atas meja, ya. Perlu bertanggungjawab bersihkan sendiri alatan dan radas yang kamu gunakan dan gunakan alat yang sesuai untuk membersihkannya. Yang ketiga, simpan alat dan radas selepas digunakan ke dalam rak yang betul. Okey, mengikut susunan, bentuk, saiz dan jenis yang sama. Okey, awak dilarang mencampurkan semua alatan dalam satu bekas yang sama. Baik, yang keempat, buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Okey, kamu tidak dibenarkan buang sisa pepejal ke dalam sinki dan menyebabkan sinki tersumbat. Baik, seterusnya yang kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Okey, awak dilarang buang sisa cecair ke dalam tong sampah dan menyebabkan lantai menjadi basah. Baik, ini adalah contoh sekiranya kamu tidak patuhi peraturan, ya. Lantai menjadi basah dan kotor dan sinki pula akan tersumbat dan menyusahkan rakan-rakan dan pihak sekolah. Baik, yang keenam, maklumkan kepada guru jika ada murid tercedera. Ya, mungkin ada rakan yang berdarah tangan atau kakinya, ya, terjatuh dan tercedera. Okey, sila maklumkan segera kepada cikgu. Baik, lihat situasi ni. Jangan bagi tahu cikgu, nanti kena marah. Adakah betul tindakan ini? Ya? Ya, salah, ya. Jangan sesekali melakukan perkara ini, ya. Segera laporkan jika murid cedera. Cikgu takkan marah kamu. Okey? Yang ketujuh, maklumkan kepada guru jika alat dan radas rosak atau pecah. Baik, sekiranya kamu terpecahkan secara tidak sengaja, ya, alat dan radas, boleh terus maklumkan kepada cikgu. Tetapi jangan kamu sengaja memecahkannya, ya, dan menyebabkan kerugian kepada sekolah. Baik, yang ke-8, bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Okey, beg sekolah tidak perlu dibawa masuk ke dalam bilik sains. Okey, lihat situasi ni, murid meletakkan begnya di luar bilik sains. Okey, sekiranya kamu membawa beg ke dalam bilik sains, ia boleh mengganggu pergerakan murid di dalam bilik sains. Baik, itu saja pelajaran hari ini. Selamat belajar dan sekian terima kasih.